Seperti tahun-tahun sebelum ini, kalau tahun baru mesti kita akan tetapkan azam kita. Hari ini saya nak share apakah tips untuk menetapkan azam tahun baru supaya kita mencapai sasaran yang kita mahukan. Sebelum saya mulakan, jangan lupa tekan like, subscribe dan tonton video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti tahun-tahun yang sebelum ini, kalau tahun baru biasanya mesti kita akan menetapkan sasaran kita setiap tahun. Jadi apa cara-cara atau langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menetapkan azam tahun baru? Saya akan kongsikan apa tips yang saya gunakan. Tidak semestinya untuk tahun baru. Kalaupun selepas ini video ini ditonton bukan pada tahun baru, misalnya bulan Mac, bulan April, masih anda boleh menggunakan langkah-langkah yang saya kongsikan. Yang pertama, anda perlu tetapkan sasaran untuk tahun baru ataupun apa sahaja target yang ingin anda lakukan. Misalnya dalam perniagaan. Ini langkah yang pertama ya. Sebab dalam kehidupan ni kita memang perlu ada sasaran, target atau kita panggil goal. Bayangkan kehidupan kita ni kalau tidak ada sasaran. Misalnya dalam perjalanan ya, kita bawa kereta, kita bawa kereta tetapi kita tidak tahu arah tujuan. Jadi bagaimana dengan kehidupan? Sama juga, kita perlu ada sasaran. Dalam kehidupan kita juga, daripada kecil kita dah diajar untuk mensasarkan sesuatu. Okey, kita tengok sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 kita memulakan pelajaran kita lah, proses pengajaran apa itu cara membaca, cara mengira. Kemudian bermula daripada darjah 4, 5 dan 6 kita telah dilatih untuk mensasarkan, untuk mencari goal kita, iaitu peperiksaan UPSR. Sebab itu kita belajar untuk kita skor dalam UPSR. Dan kemudian seterusnya selepas kita dah dapat result atau keputusan, kita pun melangkah ke alam sekolah menengah. Dan sekali lagi kita telah dilatih untuk mensasarkan kepada peperiksaan PT3. Kalau zaman saya dulu PMR. Jadi kita pun belajar. Kita belajar, ada sasaran kita. Bila kita ada goal, kita ada sasaran, kita tahu buku apa nak kena baca, hari-hari pergi sekolah, kena buat study group atau kena belajar, pukul berapa nak belajar. Jadi kita ada sasaran kita. Sebab itu, kehidupan kita ini, bila ada sasaran, kita tahu apa yang hendak kita lakukan. Sama juga, masa tingkatan 4, tingkatan 5, kita ada SPM. Jadi kita ada sasaran. Setiap hari kita pergi sekolah. Kenapa kita pergi sekolah? Sebab kita nak dapat keputusan. Kita nak menduduki peperiksaan SPM. Kemudian kenapa kita kena belajar? Sebab kita nak dapat keputusan yang bagus untuk SPM. Tetapi, selepas SPM ini, ada setengah yang melanjutkan pelajaran, ada setengah yang mungkin tidak melanjutkan pelajaran. Jadi tadi yang kita dilatih untuk menetapkan sasaran tu, yang kepada yang tidak menyambung pelajaran mungkin kita jadi lost atau kita tak tahu hala tuju kita. Mungkin kemudian kita memutuskan untuk berkahwin, tetapi selepas berkahwin kita masih ada sasaran. Itu kita nak dapat anak, kemudian nak dapat anak, sasaran kita seterusnya adalah untuk menjaga anak kita, keluarkan kos, membayar dan membina satu keluarga yang bahagia. Dan sasaran kita, bila kita ada sasaran tersebut, kita perlu bekerja, okay? Kita nak bagi makan anak dan isteri atau keluarga kita. Sebab itu dalam kehidupan ini, manusia ini memang design untuk ada sasaran. Cumanya lebih cantik dan elok sekiranya kita menetapkan sasaran kita secara spesifik. Misalnya kita tengok bila kita tak ada sasaran, contoh kenapa rata-rata gagal untuk menetapkan jumlah simpanan, ataupun ada juga yang tidak ada habit menyimpan. Seperti kita tengok dalam situasi COVID ni, ada setengah orang dia tidak ada langsung simpanan kerana mungkin juga sama ada sebelum ini mereka tidak membuat simpanan atau mereka tidak mempunyai kesedaran untuk membuat simpanan. Atau yang paling utama, apabila kita tak ada sasaran. Sebab dapat gaji, sasaran kita lain. Okay, target kita lain. Target kita nak beli handphone canggih, nak beli handbag, nak beli kasut. Itu adalah target kita atau sasaran kita. Berbeza dengan individu yang jenisnya menyimpan. Sasarannya setiap bulan dia hendak buat simpanan. Jadi sekarang ni untuk tahun baru, yang pertama seperti saya katakan tadi, sasaran adalah paling utama.
sasaran itu perlu jadi realistik ataupun spesifik. Realistik ni maknanya, contohlah gaji kita 3,000, okey. Selepas gaji kita 3,000, kita nak bayar kereta 700, kita nak bayar rumah 1,200, kita nak bayar bil telefon, bil Astro 400 dan dapur contoh 400. Tapi baki kita hanya ada 300. Tapi kita nak sasarkan sebulan kita nak simpan RM10,000. Sedangkan setiap bulan kita hanya boleh simpan 300. Okey, 300 kalau kita kali dengan 12 bulan, jawapannya 3,600. Tetapi sasaran kita yang tadi yang saya katakan tak realistik tu sampai 10,000. Macam mana nak dapat 10,000? Jadi kita ikut yang realistik. Kita katakan sasaran kita adalah 3,600. Setiap bulan pastikan ada 300. Duit tu jangan kita usik sebab kita dah ada target, kita dah ada goal kita. Jangan kita usik untuk beli handphone ke. Sebab kadang-kadang bila kita dah simpan kan, bila dah banyak dalam akaun kita nampak dah ada 2,000 ni, boleh beli telefon ni. Jangan. Kita kena berdisiplin berkenaan dengan sasaran atau target kita. Dia macam main video game lah. Dia ada level kan. Contoh, level pertama sasaran kita dapat pergi level kedua, level ketiga. Sebab tu kita kena tengok, okey, sasaran kita tahun ni kita nak dapat 3,600. Tahun depan kita nak dapat 7,200 misalnya. Jadi kita ikut game. Sebab bayangkan 10 tahun dari sekarang anda mempunyai RM36,000 dan mungkin kehidupan tu lebih selesa. Itu kalau yang bergaji rendah. Janganlah ikut kiraan saya sebab saya bagi contoh yang sekiranya gajinya RM3,000. Okay. Dan contoh sasaran yang seterusnya, macam kita tengok dalam COVID sekarang ni, banyak orang yang dibuang kerja. Ada jurutera yang dibuang kerja, pramugari yang dibuang kerja. Jadi kita nak buat sasaran perniagaan. Misalnya kita buka jual kek. Dan setiap bulan kita nak jual kek, tetapi rata-rata orang dia gagal nak buat sasaran. Jual je kek, jual, tapi kita tak ada sasaran. Jadi apakah cara untuk kita mensasarkan sasaran kita? Okey, katakanlah contoh kita hendak menjual kek dan sasaran kita sebulan adalah RM3,000 tanpa menolak kos. Tadi saya katakan sasaran perlulah spesifik. Daripada 3,000 tu tolong duduk kita buat calculation, buat kiraan sendiri. 3,000 ni kalau kita nak dapat kek misalnya, okey, berapa banyak kek yang kita jual? Kalau harga satu kek kita adalah RM20, kita pun kira 3,000 bahagi 20 akan mendapat 150 kek untuk kita dapat RM3,000. Jadi 150 kek ni sebulan yang perlu kita jual. Pada kadar harian, berapa sebenarnya kek yang kita perlu jual? 150 kek bahagi dengan 30 hari. Sehari kita jual 5 kek. Jadi bagaimana pula? Itu yang saya katakan, sasaran perlu spesifik. Yang jadi masalah apabila dia macam kita tak tahu apa nak buat hentam promo. Itu yang jadi masalah. Jadi satu hari tadi saya katakan 5 kek. Bagaimana kita hendak menjual 5 kek? Apakah kaedah? Dah spesifik ni, dah secara khusus ni. Apakah kaedah? Jadi kita fikir balik. Apakah sasaran kita untuk menjual atau memarketkan kek kita? Misalnya kita boleh guna, kita iklankan dekat Instagram. Sebab secara jujurnya 5 kek sehari bukanlah sukar berbanding 100 kek, berbanding 50 kek. Okey, kita wujudkan Instagram untuk kita dapat satu hari 5 jualan. Kemudian kita wujudkan juga WhatsApp. Kita hantar pada saudara mara, kita hantar pada kawan-kawan untuk kita jualkan 5 kek kita. Ataupun mungkin kita boleh buat Facebook punya page untuk kita iklankan kek kita. Yang pertama, jadi apa tips dia adalah sasaran. Sebab tanpa goal atau target atau sasaran tidak guna untuk anda mempunyai cita-cita, sebab kemudian dia akan jadi ke laut lah. Maknanya macam lepas bulan 2, bulan 3 bila tak menjadi sebab kita tak ada sasaran, kita hentam promo, kita pun akan penat dan boring, lepas tu kita akan stop. Kita beralih kepada langkah yang kedua. Seterusnya adalah kita kena cari sebab kenapa kita hendak memulakan perniagaan. Jadi langkah yang kedua bermaksud kita perlu cari sebab dan alasan kenapa untuk menyebabkan kita terus berjalan, kenapa kita perlu mendapat sasaran kita. Okey, contoh misalnya, apakah alasan kita hendak menyimpan? Manalah tahu di kemudian hari
berlaku sakit, ataupun simpanan kita ni adalah kita macam bayangkan nanti apabila umur kita sampai 50, 55 kita nak berehat dan kita tidak mahu bekerja, ataupun mungkin ada yang tidak mahu bekerja muda, umur 45 tak nak bekerja. Bila dia buat simpanan, rupa-rupanya simpanan dia ada lebih kurang 500,000, cukup untuk dia bulan-bulan keluarkan sedikitlah 3,000, 5,000. Sebab tu kita kena cari sebab, dan untuk kita cari sebab ni kita kena sentiasa latih minda kita untuk bayangkan kenapa kita perlukan sebab ni. Sebab tadi saya bagi contoh juga perniagaan. Kenapa kita perlu berniaga? Misalnya hari tu kita bergaji memang RM3,000. Sebab tu bila kita diberhentikan RM3,000 dah tak ada. Tetapi anak ada 3 atau 4 orang. Rumah nak bayar, kereta nak bayar. Jadi kalau kita tidak bekerja, kita tidak orang kata mencari pendapatan, bagaimana nak bagi makan anak? Bagaimana nak bayar rumah? Bagaimana kereta? Sebab itu kita kena cari sebab, dan kadang-kala disebabkan kehidupan kita yang terlalu sibuk. Kita ni tak sempat nak fikir, mana nak fikir anak, mana nak bagi anak makan, mana nak kerja. Kita jarang ambil masa untuk diri kita sendiri dan kita berfikir. Sebab bila kita nak cari sebab ni, kita perlu mendalami apa isu dia, kenapa kita perlu ada sasaran begini. Jadi yang kedua adalah cari sebab, duduk dan fikirkan. Setiap kali bila anda mula rasa hendak mengalah, fikirkan, kenapalah aku kena kerja setiap bulan, kenapalah aku kena cari duit sebab nak bagi anak-anak makan. Itu yang kedua. Seterusnya, kita pergi langkah yang ketiga. Okay, langkah yang ketiga, kita dah ada sasaran, kita dah ada sebab. Tetapi selalu dalam kepala kita ni jenis yang fikir negatif. Ada satu video yang saya tonton. Dalam video ni kata, manusia ni sebenarnya kehidupannya 80% daripada kehidupan dia akan fikir perkara-perkara yang negatif. Okey, kita tengok masa awal pagi. Misalnya kita ambil telefon kita, kita pun buka Facebook. Kita buka Facebook, kita tengok Facebook kita. Kemudian kita tengok orang beli handbag, orang ada rumah, orang ada kereta. Bila mereka tangkap gambar dan mereka upload di social media, kita mula berfikir, ni belagak ni. Yang ni memang saja nak tunjuk ni. Nampak tak bagaimana fikiran kita sangat negatif. Dan kadang-kadang bukan saja dekat Facebook atau social media. Kita tengok orang pun, kita makan kat kedai makan, entah kenapa kepala kita nak, tak elok lah rupa dia tu. Selalu kita fikirkan negatif. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita berniaga, okay, belum kita mula perniagaan, macam mana kalau orang tak beli kek saya? Macam mana kalau tak sedap kek saya? Kita gagal, selalunya kita gagal untuk mencari solution atau solusi kepada sesuatu perkara. Contoh, kalau kita dah tahu orang kata kek kita tak sedap, first kali kita cubalah bakar. Kita masak kek kita cuba bagi jiran rasa atau saudara rasa, kita perbaiki. Sebab bila kita cari solusi, baru kita dapat penyelesaian. Yang ini kita duduk, kita fikir benda negatif, benda tak jalan-jalan lagi. Jadi, cara yang ketiga, selain daripada kita ada sasaran, kita ada sebab, kita kena latih minda kita. Di dalam kepala kita selalu set minda untuk cari solusi, bukan tengok pada masalah. Masalah tu kita letak ke tepi. Kalau orang tak suka, contoh, kali pertama orang makan, orang kata kek ni tak sedap lah. Tak apa, maknanya kita try perbaiki. Bukan tak apalah, maknanya kita ambil itu sebagai satu motivasi untuk kita naikkan diri kita. Bukan kita nak menangis, lepas tu tak nak mulakan. Jadi kita kena selalu latih minda kita. Bagaimana hendak latih minda? Dalam kepala, setiap hari apabila bangun pagi, selalu kata, saya boleh, saya boleh, saya boleh. Okay? Berbanding daripada orang yang bangun pagi, fikir macam manalah kehidupan ni, tak tahu apa nak buat lepas ni. Selalu latih minda kita, selalu ambil masa, patah balik kepada langkah yang kedua tadi, ambil masa kita fikir. Kadang-kadang saya ni sehingga tahap, kenapa saya hendak berjaya, kenapa saya hendak begini, saya sampai tahap saya membayangkan diri saya berada dalam satu situasi. Sekiranya saya berjaya, saya bayangkan diri saya bebas daripada hutang, saya bayangkan diri saya bercuti, saya bayangkan keselesaan hidup yang tak ada dalam belenggu hutang ataupun tak cukup makan, misalnya begitu. Yang keempat adalah kita terus lakukan. Kita ni kadang-kadang bila kita dah ada sasaran, kita dah ada sebab dah kenapa kita nak menanggung ahli keluarga, dan ketiga, kita dah set minda kita, selalunya kita bertangguh-tangguh. Nantilah kita buat simpanan, padahal gaji ni dah dapat dah, kita dah bayar dah bil ini, bayar rumah semua, tiba-tiba ada baki 300. Kita pun kata, nantilah bulan Februari lah kita simpan sebab ada benda nak beli.
kita kena lakukan segera. Kita kena ada disiplin. Itu juga macam saya bagi contoh penjual kek tadi. Misalnya dia nak jual kek, kemudian dia fikir nantilah kita buat iklan, setakat ni kita tuju je lah yang 5 orang yang ada ni, kita jual kat jiran, jual kat pakcik, dah cukup 5 orang. Tak boleh ada semangat yang begitu. Kita perlu tetapkan sasaran, sebab apa yang kita buat hari ni mungkin akan ambil masa 20 hari, 30 hari, sebab marketing ni bukannya hari ni buat esok dapat. Kita perlu ada satu sistem. Jadi langkah yang keempat, kita kena lakukan, buat satu jadual. Misalnya kalau simpanan tadi, bila kita dah kita katalah menggunakan Maybank to You, kita bayar kereta, kita bayar rumah, yang RM300 tu terus kita masukkan dalam ASB, sebab dalam Maybank to You kan boleh terus bayar ASB. Terus sekali dengan semua bil, supaya kita tidak usik yang 300 tadi. Dan contoh yang peniaga kek tadi, saya kata dah buat kiraan, dah buat costing, dah ada target. Seterusnya macam setiap hari kita tetapkan, hari ni bangun pukul 8 ke 10 pagi saya nak buat marketing, saya nak blast dalam WhatsApp, ataupun saya nak gunakan Facebook, ataupun saya nak gunakan Instagram, ataupun saya nak guna TV3, saya nak iklankan, saya nak buat ni, 8 ke 10 pagi. Seperti mana yang contoh hari tu kita bekerja, kemudian dibuang kerja, dan sekarang kita buat baking, kita masuk kerja kan, kita masuk pukul 8, kita balik pukul 5, kita ikut jadual yang sama. Perlu ada jadual. Tidak bermaksud bila kita kerja sendiri tidak ada disiplin. Jadi saya selalu percaya untuk setiap perkara yang kita buat ulang dan ulang setiap hari, pasti akan ada hasilnya. Yang langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat saya katakan sebagai azam tahun baru, ataupun kalau bukan azam tahun baru untuk kita mulakan kehidupan. Tetapi bagaimana pula dalam satu situasi kita dah jual kek, tetapi hari tu masa mula-mula kita punya sasaran atau target kita adalah 3,000 sebulan. Kita berniaga bulan Januari, Februari, Mac, April kita dapat 3,000. Kemudian bulan Mei kita nak sasarkan kepada 5,000. Tetapi pusing-pusing balik kita masih dapat 3,000. Pusing-pusing balik kita masih dapat 3,000. Apakah langkah yang perlu kita lakukan untuk menambah baikkan kita punya situasi? Ini langkah yang kelima untuk mereka yang sedang lakukan dan hendak menambah baikkan situasi. Contoh orang kata daripada 3,000 nak naik 5,000, apakah langkahnya? Adalah kita perlu menukarkan cara kita yang kita gunakan sekarang. Kata Tony Robbins, same action will give you same result. Perkara yang kita lakukan yang sama, perbuatan yang sama akan menghasilkan perkara yang sama. Misalnya, contoh kita nak pandai dalam sesuatu ilmu. Jadi kita nak belajar ilmu undang-undang. Setiap hari kita baca buku yang sama je. Baca buku yang sama, ulang hari kedua baca buku yang sama. Kita tidak akan pandai ilmu undang-undang yang lain. Contoh yang kita baca setiap hari yang sama adalah undang-undang jenayah. Tetapi kita nak memahirkan diri kita dalam semua undang-undang. Undang-undang hartanah, undang-undang fitnah. Tapi setiap kali kita hanya baca buku kita tentang undang-undang jenayah, maka kita akan pandai undang-undang jenayah sahaja. Sebab same action will give you same result. Sama juga dengan peniaga kek tadi. Dia hendak jual, dia hendak daripada 3,000 ke 5,000, tetapi masih menggunakan cara yang sama. Tak nak keluar tak apa. Terus sama tak nak keluar duit lebih untuk buat marketing. Sebab itu hasilnya akan dapat yang sama. Untuk kita memajukan diri kita, kita perlu menggunakan pelbagai cara. Misalnya kita tengok Facebook yang kita gunakan sekarang kaedahnya tidak sama seperti yang lama. Mereka setiap kali mereka butang-butang, macam contoh butang like, butang reaksi, ada sahaja penambahan sehingga menyebabkan kita tidak bosan, sehingga menyebabkan kita ni macam hook ataupun kita akan gunakan juga. Begitu juga dengan social media yang lain, Instagram atau apa sahaja. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh menggunakan kaedah yang sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita kena kreatif. Jadi saya telah kongsikan ke-5 langkah untuk azam tahun baru, ataupun mungkin untuk menambah baikkan kehidupan selepas beberapa bulan daripada sekarang. Gunakan tips ini, saya doakan semoga kalian semua berjaya dalam setiap apa yang dilakukan. Ingat, tetapkan sasaran, nombor 1. Kedua, perlu ada sebab. Yang ketiga, latih minda kita. Yang keempat adalah untuk kita lakukan. Dan yang kelima,
jadi kreatif, pelbagaikan usaha kita. Itu sahaja daripada kami Next Episode Channel. Jangan lupa tekan subscribe pada channel kami dan like video ini.